Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim dari Suratul Baqarah. Bermula daripada ayat 106 sehingga ayat 112 dengan menggunakan bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Saya akan baca dengan satu wajah sahaja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dalam ayat baru sebentar dibacakan tadi, terdapat beberapa perbezaan bacaan antara bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi' berbanding dengan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca mengikut tarik Syatibiyah. Yang pertamanya pada perkataan min ayah di mana ayah adalah mak badal yang boleh dibaca dengan 3 wajah, 2, 4 dan 6. Di sini hamzah qata' sebelahnya ada huruf sakin, huruf nun sukun yang maka berlakulah ibdal. Baris fathah hamzah dipindahkan kepada nun, jadi dari min ayah kepada minayah, dan serentak dengan itu mak badal tetap berlaku, maka jadilah bacaannya minayah. Boleh dibaca dengan 2 atau 4 harakat atau 6 harakat. Saya membaca dengan 1 wajah dengan memilih 6 harakat. Ayatin au nunsiha. Sekali lagi berlaku pertemuan huruf mati dengan hamzah qata', au dengan ayatin. Tanwin berbaris kasrah. Sebenarnya dalam tanwin terdapat huruf nun sukun yang mati, maka berlakulah nakal perpindahan baris hamzah kepada nun. Jadi nun akan berbaris di atas ayatinau nunsiha. Jadi bacaan penuhnya minayatinau nunsiha na'ti bi khairin terdapat hamzah mufrad, hamzah tunggal di situ. Maka Warsh membaca dengan ibdal hamzah kepada alif mat dengan bacaan na'ti bi khairin minha au misliha adalah mat fasil, maka Warsh membaca dengan 6 harakat berbanding dengan Hafs al-Asim membaca dengan 2 wajah sama ada 4 atau 5 harakat.
ikut tarik Syatibiyah. Dan seterusnya, masih lagi pada ayat yang sama, ayat 102 dalam perkataan alam ta'lam anna Allah. Sekali lagi pertemuan hamzah qata' dengan huruf sukun sebelumnya, iaitu huruf mim sukun, maka berlaku naqal, dipindahkan baris hamzah kepada nun, kepada mim, maka jadilah bacaannya alam ta'lamanna Allah, alam ta'lamanna Allah. Dan masih lagi pada ayat yang sama, pada perkataan kulli syai'in qadir. Syai'in Warus membaca dengan dua wajah, sama ada 4 harakat atau 6 harakat. Dengan syai'in qadir, boleh baca dengan 4 atau 6 harakat. Dan perkataan qadirun, ra yang berada di akhir kalimah, sebelumnya ada huruf sukun, ya sukun, dan sebelum, dan terdapat huruf dal yang berbaris di bawah, maka Warsh membaca dengan tarqiq ra, dengan dinipiskan ra, qadir. Dan pada ayat yang berikutnya, ayat 107. Tadi 106, 107. Pada perkataan alam ta'lam anna Allah, seperti pada ayat sebelum ini, berlaku naqal, dipindahkan baris hamzah kepada mim sukun daripada bacaan alam ta'lam anna Allah kepada alam ta'lamanna Allah. Dan seterusnya, masih lagi pada ayat yang sama, perkataan wal ard, jika masih lagi kaedah hamzah qata' bertemu dengan huruf sukun, huruf lam, maka dipindahkan baris hamzah kepada lam, jadilah ia dipanggil naqal daripada wal ard kepada wal ard. Dan seterusnya pada ayat yang ke-108, ayat ke-108, pada perkataan Musa Zilia di situ, maka berlaku khilaf di sini. Warsh membaca dengan dua wajah, sama ada dengan wajah fathah atau baca dengan wajah taklil. Musa. Taklil ialah imalah sughra yang lebih dikenali dengan taklil, ialah bunyi antara bunyi fathah, bacaannya antara bunyi fathah dan imalah kubra, ialah baina. Jika imalah kubra, imalah dibaca dengan musi, fathah Musa, jadi baina antar fathah dan imalah kubra, maka dibaca dengan Musa. Dan seterusnya pada perkataan, masih lagi pada ayat yang sama, pada perkataan al-kufra bil iman, masih lagi hamzah qata' bertemu dengan huruf sukun, alam yang mati, maka berlaku naqal. Dan iman adalah mak badal yang boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Baris hamzah dipindahkan kepada lam yang sukun, dan naqal pun masih tetap berlaku dengan biliman. Boleh dibaca dengan dua wajah, biliman. Saya membaca dengan satu wajah, dengan memilih membaca dengan 6 harakat. Dan seterusnya pada ayat yang sama, pada perkataan wa qad dhalla sawa'as sabil, yang pertamanya wa qad dhalla, berlaku dia idgham saghir, dimasukkan dam ke dalam dhad dengan bacaan faqad dhalla sawa'as sabil.
adalah mat muttasil, mat wajib muttasil. Waras membaca dengan dua wajah, dengan satu wajah, seperti mat munfasil dengan 6 harakat. Dan seterusnya pada ayat yang ke 109 perkataan wadda katsirum ra yang berada di akhir kalimah katsirum. Sebelumnya ada huruf ya sukun, ya mati, dan sebelumnya ada watha berbaris di bawah. Maka riwayat Warsh dari Imam Nafi' membaca dengan tarqiq ra dengan bacaan nipis ra. Wadda katsirun min ahli di mana berlaku pertemuan nun sukun dengan hamzah qata', maka dipindahkan baris hamzah qata' kepada nun, maka berlakulah naqal daripada min ahlil kitab kepada minahlil kitab. Dan seterusnya masih lagi pada ayat yang sama pada perkataan min ba'di imanikum. Imanikum adalah mak badal, boleh dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat, dan saya membaca dengan satu wajah dengan 6 harakat. Dan seterusnya pada perkataan hatta ya'ti Allah, ya'ti hamzah mufrad di situ, hamzah tunggal dalam satu kalimah, maka Warsh membaca dengan ibdal hamzah kepada alif mat dengan bacaan ya'ti Allahu bi amrih. Dan seterusnya sekali lagi bertemu dengan perkataan syai'in. Syai' boleh dibaca dengan 4 harakat atau 6 harakat. Qadirun ala kulli syai'in qadir. Ra yang berada di akhir kalimah, sebelumnya ada huruf sukun, ya sukun, dan ada huruf berbaris di bawah, dal berbaris di bawah, maka ra dibaca dengan tarqiq dengan nipis qadim. Dan sebenarnya pada ayat yang ke-110 pada perkataan as-solah wa aqimus solah, lam yang terdapat pada perkataan as-solah di sini dibaca dengan tebal dengan lam taghlidh dengan bacaan wa aqimus solah kepada wa aqimus solah wa aqimus solata wa atu zakat. Atu adalah mak badal, dibaca dengan 3 wajah, 2 atau 4 atau 6 harakat. Dan pada akhir ayat pada perkataan basirun, ra yang berada di akhir kalimah, sebelum ada huruf sukun ya mati dan sod yang berbaris di bawah, maka ra dibaca secara nipis dengan ra tarqiq basir. Dan seterusnya pada ayat yang ke-111 pada perkataan hudan au nasoro, yang pertamanya hudan au hamzah qata' di situ, sebelumnya ada huruf yang mati. Dalam hudan tanwin berbaris di atas, sebenarnya ada huruf nun yang mati yang tersembunyi, maka Warsh membaca dengan naqal. Warsh membaca dengan naqal dengan dipindahkan baris hamzah pada huruf yang mati sebelumnya, yakni huruf nun. Jadi bacaannya daripada hudan au kepada hudanau nasoro zilro di situ, mengikut riwayat Warsh daripada Imam Nafi' membaca dengan taqlil nasore. Dan seterusnya pada perkataan burhanakum in kuntum min jamu' bertemu dengan hamzah qata', maka Warsh membaca dengan silah min jamu' 6 harakat. Dengan Warsh menyambungnya dengan waw
yang dibaca pada sebutan tetapi bukan pada rasam, pada tulisan. Burhanakum, min jamak muzakkar salim dengan bacaan burhanakum in kuntum sadiqin. Dan seterusnya pada ayat yang terakhir, pada ayat 112, perkataan bala. Bala, kalimah khusus di sini dibaca dengan dua wajah, sama ada fathah atau taqlid dengan bacaan bala atau bala. Dan man aslama, berikutnya man aslama, sekali lagi kaedah yang sama, hamzah qata' yang berbaris di atas. Sebelumnya ada huruf sukun, nun yang sukun yang mati, maka berlaku naqal, dipindahkan baris hamzah pada nun. Jadilah bacaan daripada man aslama kepada man aslama wajhahu lillah. Begitulah saya ringkas beberapa perbezaan bacaan antara bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi' berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca mengikut tarikh Syatibiyah. Moga sedikit penerangan secara ringkas yang saya sampaikan kali ini bermanfaat kepada diri saya sendiri, kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Teruslah berteman dengan Al-Quran. Moga insya-Allah apabila kita bertalaki dengan guru-guru Syekh yang lebih arif, lebih pakar dalam bidang pembacaan Al-Quran mengikut riwayat Warsh ini dari Imam Nafi', membantu kita untuk kita mudah memahami dan dapat membacanya dengan betul insya-Allah. Salam pada sahabat dan Al-Quran dari saya Haji Iyad Terengganu dari syarikat Raudhah Jaya, Tribul Antuasin di Abdul Rahman. اللهم اشرح بالقرآن العظيم يسر لنا ويسر به أمورنا وعظم بأجورنا وحسن بأخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.